berkata, kata siapa? Sayyidina Abu Hurairah, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Di sini kita mengaji adab tuan-tuan, jangan kita panggil Muhammad, tak boleh panggil Muhammad. Pi depan maqam Nabi, assalamu alayka ya Muhammad, tak apa nak kena. Bukan haram, tak dosa, tapi adabnya tak ada. Kita panggil assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Itu adab kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ajak dalam Quran, Allah tak pernah panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad if'al kadza wa kadza, ya Muhammad utruk kadza wa kadza. Tak, Allah menggunakan dengan sirah, dengan lafaz tanda Allah memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ya ayyuhal muddathir. Al-muddathir salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil pun merujuk kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha merujuk kepada Rasulullah. Yasin merujuk pada Rasulullah. Pada lagi Ar-Rahman. Rahman, sifat Rahman, sifat Rauf, sifat Rahim, semuanya ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusul, semuanya itu menunjukkan orang yang sama, satu makna, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tu tanya, boleh tak boleh sebut sayyidina? Ada hak kata bid'ah, ada hak kata tak bid'ah. Tuan-tuan, nak sebut sayyidina pun boleh, tak sebut pun tak apa. Duk bergaduh apa benda kecil pun, kan? Sayyidina pun boleh, tak sebut sayyidina boleh. Lebih baik, lebih cantik kita sebut sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sebut dalam hadis, aku adalah sayyid. Aku ini penghulu sekalian nabi, penghulu seluruh anak cucu Adam alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu sihat, dan sebenarnya engkau bakhil, merasa sayang untuk mendermakan harta. Jadi Nabi sebut yang paling hebat, yang paling besar pahalanya apa dia? Iaitulah bila mana dia ni duit ada, berharta, tapi dia rasa apa? Dia rasa berat nak buat keluar. Dia takut kalau kubuh segini duit ku hidup kurang, harta ku hidup kurang, jatuh miskin. Ada perasaan macam tu, ketika itulah paling afdal bagi orang tersebut. Bagi orang tadi ni. Baik. Yang seterusnya, kerana engkau takut menjadi fakir dan engkau berangan-angan menjadi kaya. Bab tu tuan-tuan, orang kaya ni banyaknya kedekut, dan tak semua kedekut orang kaya. Apa hang mulai tu? Banyak orang kaya kedekut, dan tak semua orang kedekut kaya. Ada agak kedekut rumah pun nak runtuh dah, kedekut piang. Ada tak? Ada. Subhanallah. Menega pun kedekut. Kita suruh buah apa? Kita suruh buah daun bawang ke apa ke, suruh buah bawang lebih sikit. Nak buah bawang 5 kupang. Dia kira berkira baik. Dia kata kalau buah lebih ni rugilah menega saya. Pula dah. Maka dia kedekut dah. Kedekut cara tu. Ada yang kedekut cara lain. Kedekut cara lain. Adik-beradik dia nak minta tolong pinjam 150 pasal aku punya gaji lambat sikit lah ni nak masuk ni. Maka apa? Kedekut. Bukan takat 150, 10 pun dia tak hulur pi. Ada tak? Ada. Pasal apa? Hangat aku cari duit nak pergi minta kedarah nak bini hang, kata dia. Aku pun kerja terah nak mampus dia dah. Pula dah. Ada tak? Ada hak macam tu. Jadi Nabi sebut waktu tu yang paling terbaik. Baik. Maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah. Di sini bukan sedekah saja Nabi kata, makna secara khusus ini sedekah,
makna secara am, jangan kamu menangguh-nangguhkan setiap benda-benda yang baik. Nah, boleh buat benda baik, kita buat, jangan duk tangguh satgia. Ada kudrat nak mayang malam, terjaga malam, duk kata tak apa, esok lah mayang, ni tak payah mayang, skip Zat, mayang terus. Kerana apa? Sebab tak tahu besok hidup ke tak hidup. Tengok ada tik cicak ke apa, kutip pasal apa? Sebab itu di antara benda yang baik. Bahkan dicela pula oleh syarak. Misalan duduk depan kita, dia mayang, kita duduk belakang dia, Allahu Akbar. Nah, maka ketika tu dia kawan hak depan kentut, kentut begitu. Nah, maka ilmu fiqh ajar dia tutup hidung. Bila tutup hidung itu tahulah kata mayang kita dah batal. Nah, hak pandai, hak cerdik tak apalah, yang tak cerdik dia kata kentut dia kata lah hati dah, kentut itu lantak pergi dia lah, punggung dia bukan punggungmu, dia kacau apa kan, dia nak kentut kecerik dan seluar kan pergi dia lah tu. Tapi kita waktu tu apa, tengok kosong, pindah depan, ikut kaedah dia lah. Jangan duduk nampak toing sampai sah sebelah, duduk atas sah, kawan sebelah dia ingat hantu raya ke apa, dia pun mufarakah belah terus. Dia kata, aku pun tak nak tengok orang duduk lompat masuk sah dulu ni. Nampak tak? Satu bab. Ada baik, jalan. Tengok masjid kita, Tok Bilal tak sampai lagi, senak perut contohlah. Senak perut. Masuk dah, tet. Siapa pun tak ada. Hak ada budak 2-3 orang duduk main playground di belakang tu ya. Takkan nak suruh mereka azan kot. Kita lah azan. Maka waktu tu teruskan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan terus. Tak ada lagu pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam duk Kemboja, Pakistan, Bangladesh sana tu, tak ada lagu pun tak apa. Hak penting bang tu terbit keluar. Banyak mana orang main sebab kita punya azan dapat pahala ke kita. Pahala bang satu pasal, pahala duk puji Allah satu pasal, pahala ajak orang main satu pasal, pahala berapa kepala setiap pek yang main tu boleh kat kita belakang. Amboi, seronok sungguh. Bab tutup bila syok pahala dah banyak. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang ajak benda baik, orang buat, banyak mana orang buat, dia boleh pahala. Ustaz macam mana kalau dia dengar bang saya, lepas tu dia main masjid, kan mayang dia main balas kasut tu imam, hak dosa dia tu saya tanggung juga ke? Hak tu tak termasuk nak tuan-tuan. Mau kalau hak tu mapuh terkekeng ke apa tu? Kena 10 orang main duk balas tiap-tiap malam, tak kena ya dia tuan-tuan, nak tanggung hak pokno pula. Nah, wala taziru waziratun ukhra. Kamu takkan tanggung kesalahan orang lain melainkan dia sendiri yang tanggung. Ni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk tanggung juga tuan-tuan, lingkup jahanam kita. Baik. Dan katanya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkong, lalu ketika itu barulah engkau berkata, untuk si fulan ini sekian, untuk si fulan itu sekian, dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan dimiliki atau diwarisi oleh orang lain. Ini sifat manusia, dia tangguh punya benda baik sampai nak mati baru buat benda baik. Satu, hak jenis tangguh. Ada hak jenis gila reta hatta zurtumul maqabir, sampai nak mati pun duk fikir harta juga. Ada orang yang duk fikir ibadah sehinggalah nak mati pun nak semayang, nak buat benda baik, nak main masjid, nak hanu, nak hani. Maka setiap orang itu mati berdasarkan apa yang dia selalu buat. Yang dia selalu buat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimakumullah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, mengeluarkan harta untuk didermakan adalah suatu perkara yang sangat susah.
bagi seseorang, melainkan kalau pengeluaran harta itu dalam bentuk kewajipan seperti zakat atau dalam bentuk kesedaran yang mendalam sehingga penderma merasakan harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal yang akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda pada hari kiamat kelak. Jadi kata pengarang kita Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala, nak mengeluarkan harta, nak infakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya satu benda yang sangat-sangat susah. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara ciri orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana mereka ini menginfakkan sebahagian saja, bukan semua, sebahagian saja. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala dia mencipta kita, dia tahu lemah kita tahu mana, dia tahu kurang kita tahu mana. Ada orang yang boleh bagi duit, alhamdulillah, dari sudut tenaga dia tak boleh bagi. Ada orang dari sudut tenaga duit porci apa pun tidak. Ada orang dari sudut pandangan boleh bagi, tenaga dia tak boleh, duit lagi lah tak boleh. Ada orang apa pun tak boleh bagi. Ada orang ni tu pun hanya apa? Berdoa kepada Allah masing-masing. Maka macam mana seseorang manusia tu Allah Subhanahu wa taala nak didik seseorang itu supaya apa? Mengeluarkan harta dia, tak sayang pada harta dia, terutama pada benda-benda yang baik. Allah Ta'ala wajibkan zakat. Kalau zakat tak wajib tuan-tuan, agak-agak dah buat keluar tak? Taubat lahum tak buat keluar tara tak benda hak wajib pun banyak orang tak buat. Tambah kalau tak wajib. Ada orang tak bayar zakat? Ada. Dan setiap benda yang Allah syariatkan semua ada hikmah dia. Tak ada satu yang tak ada hikmah. Allah Ta'ala jadikan ataupun syariatkan zakat. Apa hikmah dia? Kalau kita tengok dalam hadis ahkam, hadis membicarakan tentang hukum, antaranya hikmah zakat ni dia nak menghaki sifat bakhil daripada orang yang mengeluarkan zakat. Sayang ni, ketak ni, duk piakat zakat di pejabat zakat tu tangan duk lagu tu. RM7 pun ketak satu macam je duk main tuan-tuan. Padahal dia duk telan nasi Hadramut di Hadramut Perda Yaman tu 3-4 talam dah telan. Satu talam, satu pinggan RM16, RM20 dia makan bagus, tak ada ketak pun. Tapi nak bawa keluar RM7 tu dia main lagu tu punya duk main. Macam baru tak cucuk insulin tu. Dia duk main lagu tu punya. Sebab dia rasa ketak, payah nak bawa keluar. Tapi kalau 20 batang polmol, okey bos, 2 kotak nak buat spare satu lah kereta. Allah mo, siap spare lagi tu tak tahu. RM17 mahal lagi pada zakat. Maka eloknya tuan-tuan kita bayar zakat hak mahal sikit. RM7 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang guru kita syorkan bayar hak lebih sikit, RM14 tu. Bayar yang RM14. Kalau ada 2-3 orang okeylah RM14. Tapi kalau anak dia bang 3 kontainer tuan-tuan, bayar hak RM7 tu pun tak apa lah. Tak jadi masalah. Buang sifat bakhil. Yang kedua, apa hikmah daripada pensyariatan zakat? Yang kedua iaitu apa dia? Mensucikan harta. Sucikan harta. Kita pun tak tahu tuan-tuan, harta kita tuan-tuan boleh yakinkan 100% harta kita halalan tayyibah. Tak boleh jamin. Kadang-kadang na'udzubillah ada juga hak terlepas pandang. Kita duk sangka kata boleh, tapi hukum kata tak boleh, syubhah dan sebagainya. 2, sucikan harta. Yang ketiga, hikmah pensyariatan zakat iaitulah apa dia? Buang sifat dengki daripada orang yang menerima zakat dan melahirkan perasaan kasih pada orang yang mengeluarkan zakat. Misalan saya jumpa satu orang hamba Allah yang susah, sama ada nak bagi sedekah yang wajib yakni zakat ataupun sedekah yang sunat, nak bagi duit belanja minum air ke apa, dia bagi anak dia bini makan ke apa, itu yang sunat, bohlam tabung masjid dan sebagainya. Maka dia tengok kita parking kereta, kereta apa? Kereta terbang contoh. Tak 2020 kereta terbang. Masuk satu hablan satu tu dia mau pakat dia buat dalam Facebook, pergi ambil anak mau naik kereta terbang kan.
Semua naik kereta terbang. Mustahil tak tuan-tuan? Tak mustahil. Di Dubai dah ada kereta terbang, tapi jadi sungguhlah padahal negara dia ke mana, rakyat dia macam mana. Polis pun naik Bugatti Veyron tuan-tuan oi. Nah, polis kita ada naik Bugatti Veyron? Tak ada. Mau kalau ada apa tuan-tuan, pakai tak hantar balik dah, pergi balik buh di rumah cak lain kereta aku lah ni cerita dia. Nampak tak? Contoh. Maka setiap negara ada kelebihan dan kekurangan dia. Depa kaya cara depa. Malaysia kaya cara Malaysia, masing-masing kaya lah. Baik. Jadi bila tuan-tuan dia tengok kawan tu park depan apa? Depan bank kami misalan, naik kereta apa? Naik kereta terbang. Contoh. Nah, kereta Velfire terbang. Lebih kurang itulah. Dia tengok, oi, orang kaya akan mai benda hak tabe. Orang kaya semua kedekut, semua sombong batu. Pak tu dia boleh tinted gelap, dia tak mau orang susah. Lebih kurang itulah. Dia duduk main macam-macam Dia duduk fikir macam-macam. Tiba-tiba tuan-tuan orang ni ada kesedaran. Ni macam pengarang kata ni. Dia akan bawa keluar bila mana ada kesedaran ataupun benda tu wajib, ataupun dia tahu bila aku bagi akhirat Allah akan ganti, dia bawa keluar. Nah, kak saya bagi kat RM50, beda kak makan dengan ahli keluarga. Apa yang perasaan seorang yang bagi, dia akan apa? Rasa kasih, rasa kesian. Kalaulah anak aku macam ni, bini aku macam ni, keluarga aku macam ni, maka aku tolong. Satu bab, orang hak menerima tu, hak awal tak saat dia fikir hari tu dia ni kaya saja, ya kedekut. Kita kata aku tu lah. Bila dapat tuan-tuan, dia akan buang benda-benda hak tak elok. Dia tak akan kata ni apa hang duk bagi par RM50 hang kedekut punya orang. Ada gitu tuan-tuan? Tak ada, dia sapu dulu. Dia sapu dulu. Maka bila dia ambil akan hilang sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat hati tak elok. Rupa-rupanya dia ni bagus. Orang kaya ni tak sombong maknanya. Depa ni lagu tu, depa ni lagu ni, depa ni lagu ni. Maka ketika itu tuan-tuan akan ada alaqah, akan ada hubungan antara orang yang memberi zakat dan si penerima zakat dengan hubungan yang baik. Ni hikmah Allah Taala jadikan pensyariatan zakat. Zakat ni termasuk dalam sedekah. Sedekah ni dua jenis, sedekah sunat, sedekah wajib. Satu lagi sedekah juga, panggil sedekah terus tang muka dia. Makna kata boh penampak tang muka dia. Tu tak termasuk dalam sedekah syar'i. Ada sedekah dua ya. Sedekah sunat, boh duit dan tabung anak yatim, orang fakir miskin, janda dan sebagainya, tabung masjid, surau, madrasah, sunat, tak wajib tu. Bab tu banyak hak leno. Waktu Jumaat kan tabung lalu kan dia pejar. Pasal apa? Sunat. Tapi kalau kau tengok kalau tabung Jumaat tu lalu hukum dia wajib boh kan. Agak-agak guna tuan-tuan. Dia pepok tabung tu bubuh 10,000 bulan tu. Pasal apa? Wah, pasal wajib. Tapi apa? Allah Taala mengetahui kadar kemampuan hamba dia. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Awal juzuk yang keempat Allah sebut apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kesempurnaan kebaikan itu secara total, secara sempurna, melainkan kamu infakkan benda yang paling kamu sayang, kamu paling suka. Pasal apa ayat ni turun? Ayat ni turun tuan-tuan, ada sahabat Nabi nama dia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Talhah bapa tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Nah, dia ada apa? Dia ada bustan. dia ada bustan ataupun kita panggil haitan. Haitan ni maknanya ada pokok kurma yang ada buah, yang ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan dalam kebun dia ada apa? Ada beberapa telaga. Beberapa telaga. Baik. Ketika tu tuan-tuan, bila mana sahabat-sahabat ni, antaranya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, ada kebun, ada telaga tu pula memberi air, sumber air pada ahli keluarga dan sebagainya, maka benda-benda ni menjadi benda yang dikasihi oleh para sahabat. Nah, yang pertama kasih pada Rasulullah dan Allah tu satu bab. Adapun kasih dari sudut keduniaan ada sebab manusia, sahabat pun manusia, bukan malaikat.
Nah, ada sahabat kenal hal ni, ada sahabat suka ni, ada sahabat suka ni, ada sahabat suka ni, masing-masing punya suka. Turun ayat Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dikira, yakni kamu tidak akan mendapat kesempurnaan dalam satu-satu benda itu, tak dapat markah penuh, melainkan kamu berikan harta yang paling kamu sayang. Turun ayat ni, Abu Talhah dia berasa apa? Dia berasa tak senang duduk lah tuan-tuan ni. Benda yang paling dia sayang adalah telaga yang dia miliki tu. Maka dia pun wakafkan telaga dia dan wakafkan ke semua bustan ataupun dia punya kebun yang dalamnya ada telaga itu, infak fi sabilillah. Kerana apa? Memenuhi tuntutan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pi ke Madinah, tuan-tuan masuk pintu Masjid Nabawi, pintu 21. Pintu 21 tuan-tuan. Pintu 21. Pintu 21 kona pi kiri. Kona kiri jumpa tiang 1, tiang 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1 kalau tak silap. Dia punya nombor tiang. Tuan-tuan tulis pi lah, jangan tikam yang nombor ni. Nah, 1, 2, 4, 1. Kali gitulah, saya pun lupa lah tuan-tuan. Maka tiang 1, tiang 2. Antara dua tiang, tuan-tuan selok tengok, maka di bawah tikar ataupun kapek tu adanya tapak telaga sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu anhu yang diwakafkan oleh beliau untuk muslimin penduduk Madinah Al-Munawwarah, menjadi apa? Tempat yang barakah. Bahkan ulama kata siapa yang duduk di kawasan tersebut bermakna dia sudah berada dalam kebun Abu Talhah radhiyallahu anhu dan berada di kawasan yang pernah Nabi duduk di situ. Subhanallah. Baik, takak tu.